Yang kedua, bangunkan hati dengan keyakinan, yakin. Bila maksud yakin tadi, nampak pada cara hidup kita, nampak pada amalan kita, nampak perubahan pada diri kita. Kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang Allah suruh, wajib dan sunat, kita buat sehabis baik yang boleh. Yang Allah larang, haram, makruh, kita berusaha sedaya upaya untuk meninggalkannya. Masya Allah, pasti akan hidup hati itu. Bila hati itu dah hidup tuan-puan, baru kita pergi menebarkan aura itu, ya, fungsi kita kepada keluarga. Kita berikan pendidikan yang baik, ilmu yang baik, nasihat yang baik kepada anak-anak dan keluarga kita. Percayalah, masyarakat sangat berterima kasih, sangat menghargai sumbangan kita kepada masyarakat dalam bentuk melahirkan, menyediakan anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab anak-anak ni akan keluar pada masyarakat. Betul tak tuan-puan? Cikgu sekolah riang nanti dapat anak kita. Baik budak ni jaga kat mak. Dalam kelas dia mendengar. Betul tak tuan-puan? Ada kan kes cikgu-cikgu sekolah bila budak tak datang riang hati cikgu tu. Mana poi Muhammad, dia baca nama budak tu kan. Tak datang cikgu. Dalam hati cikgu tu, mujur kau tak datang. Kau budak tu jawab, dah pindah sekolah, lain riang cikgu tu. Ada kes-kes macam tu tuan-puan. Sebab apa? Sebab paning kepala cikgu tu. Paning. Jadi kita tolong bagi ke sekolah, tolong bagi ke masyarakat anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh-solehah. Itu sumbangan yang sangat besar. Jaga anak kita elok-elok. Adabkan anak-anak kita dengan adab yang baik. Contoh, kalau tak paning cikgu nak tolong fikir tuan-tuan. Ajar anak kita adab. Memang susah, tapi kau nak buat juga. Ustazah pun sama macam tuan-puan, kau nak ajar anak-anak tu adab. Cubit kadang-kadang budak tu. Kau nak cubit anak kita ni. Ya? Ustazah dulu pun membesar dengan cubitan. Tapi alhamdulillah tak ada kosan dah, ya. Betul. Omak tuan-puan. Omak ingat ni, yang paling kuat kena cubit tak nak minum air Zam-Zam. Kan dulu kan kalau orang balik Mekah ya, semua sekampung pergi rumah orang tu. Sekarang tak ada dah, ya. Terlampau sonang dah pergi kan, ya. Dulu ya Allah, sekampung seminggu ni mau tetamu, omak akan bawa ustazah. Bila pergi rumah orang balik Mekah, balik haji, lepas tu semua kena minum air Zam-Zam. Tak tahu kenapa ustazah masa kecil takut nak minum air Zam-Zam. Ustazah rasa terlampau payah air tu. Marin ni cerita marin ni. Jadi bila sampai ke ustazah tu, tak nak minum. Tak nak. Mak apa lain? Cubit sampai terjongket. Sampai terjongket tuan-puan. Minum tu. Berani tak minum? Cubit sampai terjongket. Minum. Mak kata kau ni tak beradab buat tu. Air Zam-Zam kau buat macam itu. Boleh pula kata tak sedap air Zam-Zam. Lepas tak pernah cakap air Zam-Zam tak sedap. Ya, sebab rasa payah. Sebenarnya sedap. Ya, kita budak-budak marin lah. Kena cubit. Kalau datang tetamu, tak salam, tak senyum, orang tanya kita tak pandang muka, tak jawab dengan sungguh-sungguh, kena cubit. Mak tu cubit sambil senyum tau. Tak ada orang tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kita yang tahu, ya. Lobam kena cubit. Berani tak senyum depan orang? Berani tak nak layan tetamu yang datang? Tinggallah semua benda yang lain. Layan tetamu. Adabkan tuan-puan. Hari ni pun anak-anak kita generasi yang kadang-kadang kita kena cubit. Ya, jangan pula sampai tak sontoh badan anak kita tu. Esok sekolah sontoh, marahlah kat sekolah. Bila anak kita nak diadabkan? Betul tak tuan-puan? Tak apa. Bukan dia suruh pukul lobam-lobam, tak. Ngajar anak tu kadang-kadang kena cubit sikit. Ingatkan dia. Kan kawan omak bertanya ke kau tadi tu. Kan dia nanya tingkatan berapa. Apalah omak semua soalan omak jawab. Kan? Sekolah kat mana? Omak jawab. Dia ni sekolah kebangsaan sekian-sekian. Darjah berapa ni? Kata kawan omak. Omak jawab ni. Darjah 5. Bukan bisu ke budak tu. Ya? Cubit anak tu. Bila orang tu dah balik cubit. Asah kan? Semua mak kena jawab. Awak ada mulut jawab. Jangan buat macam itu lagi. Omak nampak kena cubit lagi. Kena tuan-puan.
Besok berubah dia sikit. Bila orang tanya sekolah mana, dia jawab. Dia tahu ni Mak Amanda ni. Ya? Dia pun jawab. Nak jawapan panjang ke jawapan pendek, kan? Ya, ramahlah budak tu jadi. Elok tuan-puan. Ajar, adabkan. Itu sumbangan. Bila kita dah jaga diri kita, jaga anak-anak kita. Jaga keluarga kita. Kalau semua orang pakat jaga keluarga masing-masing, takkan tiba-tiba masyarakat tu jadi buruk. Takkan tiba-tiba masyarakat tu jadi rosak. Tak, datang daripada keluarga. Jadi itu sumbangan yang kita nak gerakkan seluruh ibu-ibu, ya, para wanita, para muslimah sedar tanggungjawab pada diri kita sendiri, tanggungjawab pada keluarga. Yang penting setiap amanah yang Allah amanahkan kepada kita, lakukanlah dengan cemerlang. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Minta tolong dengan Allah, cari ilmu, biasakan dengan kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik. InsyaAllah semua itu akan mempercepatkan proses, ya, untuk kita jadi manusia yang baik, insan soleh, solehah, keluarga yang sakinah, ada mawaddah warahmah, dan dalam masa yang sama itulah sebenarnya sumbangan besar kita kepada masyarakat. Di samping tuan-puan, ya, ramai wanita hari ini hebat-hebat dah. Ilmu pun tinggi, belajar pun tinggi. Ada yang ambil bidang perubatan, pendidikan, kemahiran, pandai masak, pandai menjahit, macam-macam pandai. Maka kepandaian itu tuan-puan, rezeki daripada Allah, gunakanlah untuk kita manfaatkan ke jalan kebaikan untuk ummah. Jadi Masya Allah, puan-puan yang pandai masak, ya, takkan masak-masak untuk makan, ya kan? Dah pandai pun nak buatlah masak untuk jual. Itu namanya meningkatkan ekonomi ummah. Yang pandai apa lagi tuan-puan? Pandai mengajar, pandai mendidik, ada ilmu, buat kelas tuition, buat kelas, macam-macam kelas tuan-puan. Masya Allah, ini sumbangan yang sangat besar. Pendek kata, hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Dan subhanallah, ya, alangkah hebatnya Nabi SAW menyebut dalam sabda baginda, ya, sebaik-baik manusia, khairukum, ya, manusia yang paling baik. Siapa dia manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik adalah yang paling besar manfaatnya kepada orang lain. Inilah jadi penanda aras. Kita nak jadi insan yang baik di sisi Allah, dilihat pada seluas mana, sebesar mana manfaat yang kita taburkan kepada orang lain. Diri kita sendiri tu memang dah confirm dah tu. Ya, anak-anak, ini orang lain pula. Ya, masyarakat setempat. Ada kita kat tempat tu, insya-Allah makmur surau masjid. Alhamdulillah. Ada kita kat tempat tu, insya-Allah program-program silaturahim, bukan berkelahi sesama masyarakat, tapi jadi bersatu padu. Pandai kita cari resepi supaya bersatu padu. Masya-Allah, orang ni hebat tuan-tuan. Di mana dia letak dia, masya-Allah, ya. Orang kata letak di laut jadi pulau, letak di darat jadi apa? Jadi pokok. Boleh lah, Ustazah pun lupa dah. Letak kat darat jadi apa? Jadi pokok. Ya, entahlah, ya. Tapi kalau orang tak baik tu, letak kat laut jadi lanun, letak kat darat jadi perompak penyangga. Itu orang tak baik. Sama, ya, darat dengan laut lain jadi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi manusia yang bermanfaat, ya, melaksanakan amanah peranan pada diri kita sendiri sebagai hamba Allah, pada keluarga, pada masyarakat ummah dan negara. Ya, jadi Ustazah kira inilah yang boleh Ustazah sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan tuan-puan kita terus menjadi umat dakwah. Ya, umat dakwah ni maknanya apa? Ajak orang pada kebaikan, cegah kemungkaran. Dengan rasa apa? Keprihatinan, kasih sayang, tanggungjawab kita kepada Allah dan Rasul. Ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah ini, insya-Allah Allah akan jaga masyarakat kita daripada azab, daripada bala, insya-Allah. Ya, jadi itulah yang boleh Ustazah sampaikan. Terima kasih, ya, penduduk surau At-Taqwa Seremban 2, ya. Mana yang mati kecil tu kau jodlah. Ada tak yang mati kecil?
Tak ada ya, yang buang air kecil ada Ustaz nampak dia ya, keluar dia nak buang air kecil. Mati kecil tak ada, alhamdulillah. Jadi Ustaz minta maaf salah silap, terlebih kata, terlanjur bahasa ya tuan-puan. Kadang-kadang bila kita bercakap ni, yalah ya, lidah tu tak bertulang, laju ya macam ayat keluar. Saya minta maaf salah silap, kekurangan dan kelemahan. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi pada majlis-majlis yang diredai Allah. Kalaupun tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di akhirat besok dalam syurga Firdaus. Itu saja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit apa ni? Pengumuman ni pada Ustazah tuan-puan. Ustazah ada bahawa kitab wirid zikir ya yang kita compilekan daripada wirid-wirid dan juga munajat amalan ulama-ulama silam, antaranya Syekh Hasan Asyazili, Syekh kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada, itu diguna pakai kat tahfiz Ustazah, dan itu juga menjadi salah satu daripada sumbangan tuan-puan kepada tahfiz. Dan juga CD Al-Quran untuk muslimat sahaja. Ya, ada surah Maryam, surah Yusuf dan beberapa surah yang lain, dan doa-doa yang dibacakan oleh seorang qariah, iaitu yang bernama Hajah Nuhafizah Musa. Ya. Ya, bukan baca taranum pun, baca tartil je. Tapi mudah-mudahan ia dapat juga memberi melembutkan rohani lah ya, insya-Allah itu untuk muslimat. Dan juga Ustazah daripada UTM, jadi Ustazah bawa produk yang sangat baik, telah dikaji hasil penyelidikan dan sebagainya. Kalau nak tanya Ustazah apa yang Ustazah makan pun, memang Ustazah amalkan tuan-puan tiap-tiap pagi. Ya, minyak kelapa dara 2 sudu besar. Memang Ustazah amalkan. Itu kalau buat tajuk lain lah pula ya, cerita macam mana nak jaga kesihatan ke apa kan ya. Itu Ustazah belajar daripada banyak doktor-doktor orang lain, memang Ustazah amal. Ya, lepas tu Ustazah ada tengok satu YouTube, orang tu kata bagaimana untuk jaga supaya otak kita ni berpotensi tu enjin turbo. Ya, enjin turbo. Setiap pagi ada khabar dalam tu. Antara makanan yang elok dimakan adalah minyak zaitun, minyak kelapa. Jadi Alhamdulillah Ustazah pun dulu pasal ada ramai kawan-kawan lain yang cakap, dah amalkan. Jadi UTM keluarkan minyak kelapa dara, yang insya-Allah tuan-puan nak tahu kualiti dia, letak kat luar ke apa, tak boku langsung, elok macam tu. Ya, Ustazah dah cuba juga yang keluaran lain, tapi Ustazah akan kembali balik yang UTM buat dengan Kak Cik Fatimah daripada Universiti Teknologi Malaysia. Ya. Jadi cara-cara nak makannya tu nanti kita PM topi lah ya. Tapi alhamdulillah benda tu bermanfaat dan boleh kita gunakan, sebab kita pun dah gunakan duit orang ramai juga ya untuk geran dan sebagainya. Jadi kembalikan manfaat tu kembali kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha